أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini dapat memberikan sedikit sebanyak ilmu dan pengetahuan kita berkaitan dengan firman-firman dan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sama-sama membaca dan mempelajari serta mentadabbur daripada surah yang ke-28, iaitu surah Al-Qasas, merujuk ayat 71, ayat 72 dan ayat 73, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Surah Al-Qasas ayat 71, 72 dan 73. Sebagai muqaddimah ataupun permulaan pada malam ini, ketiga-tiga ayat yang baru saya bacakan sebentar tadi adalah merujuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala serta kehendak ataupun iradah Allah subhanahu wa ta'ala sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta bagi sekalian makhluk. Bukan sahaja kita sebagai manusia ni makhluk Allah, bahkan sekalian makhluk Allah yang lain, termasuklah tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, sungai, laut, paya, bakau,
langit, bumi, bintang, bulan, matahari dan seluruh alam semesta ini juga adalah makhluk-makhluk yang dijadikan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah merupakan ayah. Apa dia ayah? Bukti-bukti tanda penciptaan dan bukti-bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia, Allah mengurniakan akal fikiran untuk manusia ini berfikir, tafakkur, untuk manusia ini merenung, mengambil ibrah, mengambil pelajaran daripada sekian banyaknya ciptaan-ciptaan Allah yang mampu kita lihat di alam semesta. Antara yang dibincangkan dalam ayat malam ini ialah tentang perselisihan ataupun pergantian siang dan malam. Ini juga adalah merupakan tanda ataupun ayat kebesaran Allah bagi manusia yang mahu berfikir. Baik, ada dua benda. Antara kegunaan yang Allah jadikan manusia ini ada akal, yang Allah jadikan manusia ini ada fikiran untuk dikaitkan dengan makhluk-makhluk ciptaannya, ialah yang pertama, paling besar untuk mengembalikan ataupun memalingkan manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah buat macam-macam yang kita boleh tengok, Allah buat macam-macam yang kita boleh lihat, Allah buat macam-macam yang kita boleh kaji, kita boleh renung, kita boleh fikir. Untuk apa? Bukan saja-saja kita nak tengok benda tu, bukan saja-saja kita nak lihat benda tu, bukan saja-saja kita nak kaji benda tu, tetapi penghujungnya adalah mengembalikan hakikatnya kepada pencipta yang sebenar. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tu yang pertama. Yang kedua, akal yang Allah bagi, akal yang Allah kurniakan pada kita ini untuk mengambil pelajaran, ataupun bahasa yang lebih indah ialah mengambil hikmah di sebalik kejadian-kejadian tersebut. Dan Allah telah menyatakan di dalam ayat yang lain di dalam Al-Quran, setiap makhluk yang Allah jadikan, seluruh ciptaan ini tidaklah sia-sia. Allah buat ni maksudnya bukan saja-saja, Allah buat ni bukan sia-sia, tetapi ada pemaknaan yang penting, hikmah yang penting, pelajaran yang penting di sebalik penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tentu ada hikmah, tentu ada kebaikan untuk kita. Baik, selaku pencipta yang mutlak, tidak ada pencipta lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang telah memberikan yang terbaik. Dengan kata lain, dari sudut peranan setiap makhluk, dari sudut function, fungsi-fungsi makhluk tersebut untuk kebaikan bagi manusia. Maksudnya bila kita tengok Allah buat langit dan bumi, apa function makhluk yang Allah buat ini untuk kebaikan kita? Allah juga buat planet, Allah juga buat bintang-bintang. Apa function benda tu untuk kita? Allah buat matahari, Allah buat bulan. Apa function benda tu untuk kita? Allah buat laut, Allah buat sungai, Allah buat tasik, Allah buat daratan, Allah buat pokok tumbuhan, Allah buat pelbagai jenis dan spesies binatang. Apa keperluan dan function tu untuk kita? Jadi yang ni sebagai makhluk yang berakal yang Allah bagi kita fikiran untuk sama-sama kita fikirkan dan sama-sama kita tadabbur. Dan yang paling penting, sebelum kita memulakan kuliah kita pada malam ini, ayat ini adalah antara tanda-tanda yang besar, merupakan keterangan, merupakan penerangan dan argumen yang begitu kukuh, jitu dan padu daripada Allah. Apa yang Allah suruh kita berfikir melalui ayat ni, kita lihat. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum, apa pendapat kamu, apa pandangan kamu,
Baik. In ja'alallahu alaikum, sekiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kamu, katakanlah wahai Muhammad, apa pendapat kamu, apa pandangan kamu sekiranya aku ni menjadikan bagi kamu Laila sarmada. Laila kita tahu bermaksud malam, tapi sarmada ni bermaksud tak putus-putus, terus menerus. Apa pandangan kamu, apa pendapat kamu sekiranya aku jadikan malam ni terus menerus tak berhenti? Dengan kata lain, 24 jam gelap, 24 jam malam, tak ada siang.